Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayang Syafina binti Said, pemegang nombor matriks S176779, akan membentangkan hasil kajian saya yang bertajuk Sumbangan Nasu Al-Silahi Al-Matraki dalam Kerajaan Turki Utsmaniyah pada abad ke-16 di bawah seliaan Dr. Izziah Suryani binti Arsyad. Pengenalan. Umat Islam pernah mencapai kegemilangan ketamadunan dalam sejarah peradaban dunia. Turki Utsmaniyah pada abad ke-16 merupakan antara kerajaan dalam tamadun Islam yang membuktikan kenyataan tersebut, yang mana kerajaan ini telah mencapai kegemilangannya ketika mana ia berada di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Secara umumnya, dalam Kamus Dewan, tamadun ialah keadaan di mana manusia dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan yang merangkumi setiap aspek dalam kehidupan manusia, iaitu perkembangan sosial, budaya, politik dan lain-lain di mana ianya berada pada peringkat yang tertinggi. Namun begitu, istilah tamadun telah didefinisikan oleh setiap bangsa di dunia dengan istilah mereka yang tersendiri, termasuklah daripada sarjana-sarjana Muslim dan juga sarjana-sarjana Barat. Maka dapat disimpulkan bahawa tamadun ialah suatu keadaan di mana sesebuah masyarakat itu telah mencapai taraf kemajuan kehidupan manusia dan kehalusan pemikiran yang tinggi, yang mana ianya merangkumi pelbagai bidang iaitu agama, sains, kesenian, kemajuan kebendaan serta pencapaian dalam organisasi sosial dan politik. Yang pastinya, dalam perkembangan kemajuan dan kegemilangan sesebuah tamadun itu tentulah didorong daripada peranan dan sumbangan daripada individu atau pihak-pihak berpengaruh yang tertentu. Seterusnya, pernyataan masalah. Pernyataan masalah bagi kajian ini diambil daripada artikel yang ditulis oleh Korlu MS yang bertajuk The Ottoman Palace School Indurun and the Man with Multiple Talents Matrakci Nasu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahawa sumbangan Nasu Al-Silahi Al-Matraki dalam kerajaan Turki Utsmaniyah khasnya pada abad ke-16 terserlah dalam pelbagai bidang. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian yang pertama dalam kajian ini ialah mengkaji biografi Nasu Al-Silahi Al-Matraki, dan yang kedua, menganalisis sumbangan Nasu Al-Silahi Al-Matraki dalam kerajaan Turki Utsmaniyah khasnya pada abad ke-16. Seterusnya, metod kajian. Kajian yang dilakukan berbentuk kualitatif di mana pengkaji telah menggunakan metod kajian sejarah dan analisis kandungan. Seterusnya, dapatan kajian yang pertama, biografi Nasu Al-Silahi Al-Matraki. Nama sebenar beliau ialah Nasu bin Abdullah Al-Visokavi Al-Bosnavi. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1480. Walaupun beliau lahir dari sebuah keluarga Muslim Bosnia, tetapi beliau telah didraft ke dalam sistem Devshirme, yang mana sistem ini adalah sistem untuk merekrut kanak-kanak bukan Islam, khususnya Kristian, dalam kerajaan Turki Utsmaniyah ke dalam pentadbiran dan ketenteraan secara sukarela. Beliau membesar di istana dan belajar di sekolah istana iaitu Enderun Mektebi. Said Celebi merupakan salah seorang guru yang mengajar beliau. Seterusnya, beliau telah menjadi sebahagian daripada unit Janissary dan Angkatan Laut Utsmaniyah. Seterusnya, gelaran Matrakci pada nama beliau. Beliau mendapatkan gelaran tersebut apabila beliau telah berjaya mencipta sebuah permainan yang dikenali sebagai matrak. Permainan ini dijadikan sebagai latihan pertempuran jarak dekat oleh tentera-tentera Utsmaniyah pada masa itu. Seterusnya, gelaran The Master of Knight. Beliau mendapatkan gelaran tersebut kerana prestasi cemerlang dan sumbangan beliau yang besar dalam bidang ketenteraan, sama ada dengan keterlibatan beliau dalam berperang maupun sebagai tenaga pengajar dalam bidang tersebut. Seterusnya, dapatan kajian yang kedua, sumbangan Nasu Al-Silahi Al-Matraki dalam kerajaan Turki Utsmaniyah pada abad ke-16. Sumbangan Nasu Al-Silahi Al-Matraki dalam bidang keilmuan yang pertama iaitu bidang matematik. Beliau telah menghasilkan dua buku iaitu Jamal Al-Kutab wa Kamal Al-Husab yang dikarang pada tahun 1517 dan Umdat Al-Hisab pada tahun 1533. Buku kedua merupakan penambahbaikan dari versi yang pertama yang mana telah ditambah dengan topik pengiraan harta pusaka dan percukaian. Dua topik tersebut merupakan topik penting yang perlu dipelajari oleh akaunten pada ketika itu. Kedua-dua buku ini telah ditulis dalam bahasa Turki dengan tujuan agar dapat memudahkan kerja kerani-kerani jabatan diraja dan juga akaunten pada ketika itu. Selain itu, kedua-dua buku ini juga penting dalam memahami perkembangan bahasa Turki ke tahap yang sesuai untuk digunakan sebagai bahasa matematik. Seterusnya, satu penemuan dari Umdat Al-Hisab iaitu pendaraban secara kekisi, yang mana pendaraban ini telah digunakan secara meluas di sekolah Enderun. Selain itu, pendaraban secara kekisi ini juga telah diperkenalkan semula di Eropah oleh ahli matematik Scotland, John Napier. Sedangkan, metod dan konsep sebenar pendaraban secara kekisi ini adalah daripada Nasu Al-Silahi Al-Matraki. Seterusnya, bidang keilmuan yang kedua iaitu geografi deskriptif. Nasu juga turut memberi input signifikan dalam bidang geografi setanding rakan kontemporarinya iaitu Piri Reis.
Buku pertama beliau yang menyentuh disiplin ilmu ini ialah Bayani Manazil Safar Iraqain yang merupakan penjelasan tentang tempat penjagaan 2 ekspedisi Iraq. Buku ini mengandungi pelbagai model miniatur yang menyambungkan Istanbul ke Tabriz dan Baghdad seperti dalam peta. Selain itu, ilustrasi miniatur yang dihasilkan oleh beliau telah menjadi contoh lukisan topografi bagi ahli-ahli geografi untuk abad-abad yang berikutnya. Peta darat yang dihasilkan oleh beliau mempunyai taraf yang tinggi setaraf dengan peta maritim Piri Reis. Sumbangan Nasuh al-Silahi al-Matraki dalam bidang keilmuan sangat besar. Buktinya, literatur ilmiah daripada Turki Utsmania pada masa klasik adalah antara produk utama dalam lingkungan pendidikan. Seterusnya, dalam bidang keilmuan yang ketiga iaitu sebagai sejarawan. Selain menyumbang dalam bidang matematik dan juga geografi deskriptif, Nasuh al-Silahi al-Matraki juga telah memulakan karirnya sebagai sejarawan pada tahun 1520 Masihi. Beliau memulakan karirnya dalam bidang ini dengan menerjemahkan catatan sejarah Imam At-Tabari yang bertajuk Tarikh ar-Rasul wa al-Muluk dari bahasa Arab ke bahasa Turki. Kitab tersebut terdiri daripada 3 jilid yang kemudiannya digabungkan dengan 1 jilid tambahan yang dikarang oleh beliau dan diberi tajuk Majma' al-Tawarikh. Jilid tambahan yang dimasukkan ke dalam kitab Tarikh ar-Rasul wa al-Muluk merangkumi tentang sejarah awal pembentukan Turki Utsmania pada tahun 1299 Masihi sehingga pertengahan abad ke-16. Pada tahun 1550 Masihi, Rastem Pasha telah menggalakkan Nasuh al-Silahi al-Matraki untuk membuat semakan semula kitab Majma' al-Tawarikh dan menambah maklumat baru pada kitab berkenaan. Ini membawa kepada penghasilan versi kedua kitab al-Tabari itu yang bertajuk Jami' al-Tawarikh. Penambahan yang dibuat oleh beliau ialah tentang sejarah pemerintahan Sultan Sulaiman al-Qanuni hingga pada tahun 1561. Seterusnya, sumbangan Nasuh al-Silahi al-Matraki dalam bidang seni iaitu sebagai pelukis, miniaturist dan kaligrafer. Selain dikenali sebagai seorang ilmuwan, ketajaman minda Nasuh al-Silahi al-Matraki juga turut terserlah dalam bidang kesenian. Beliau kerap mengikuti ekspedisi perluasan wilayah bersama Sultan Sulaiman al-Qanuni. Dalam ekspedisi tersebut, beliau akan menggambar atau melukiskan tempat-tempat persinggahan mereka sehingga akhirnya terciptalah miniatur-miniatur penting yang sangat berguna hingga pada masa kini. Nasuh mencipta gaya naturalis yang memfokuskan pada pemandangan landscape secara panoramik dan bandar digambarkan dengan perincian yang lengkap dengan penjelasan ciri-ciri fizikal bagi sesebuah bandar. Bandar-bandar yang dilukis merupakan antara bandar besar di Bosnia. Karya miniatur yang paling terkenal adalah karya miniatur bandar Istanbul sehingga orang ramai menyebutnya sebagai miniatur dengan Matrakci style. Selain itu, keahlian Nasuh dalam bidang seni juga dapat dilihat sebagai seorang kaligrafer. Sejarah telah mencatat bahawa beliau telah berjaya mencipta sebuah gaya tulisan yang mana hingga pada masa kini dikenali sebagai gaya tulisan kaligrafi khas Turki Utsmania, iaitu Kalemi Divani. Sebelum itu, kerajaan Turki Utsmania menggunakan skrip kaligrafi Ta'dik Parsi dalam skrip tulisan mereka. Seterusnya, dalam bidang ketenteraan. Pada tahun 1520 Masihi, Nasuh al-Silahi al-Matraki telah dihantar ke Mesir untuk melanjutkan pelajaran dan mengikuti simulasi-simulasi perang Utsmania. Simulasi-simulasi perang tersebut telah memberi idea kepada beliau untuk menghasilkan sebuah permainan perang yang disebut sebagai matrak. Matrak ialah permainan perang yang mana pemain-pemain berlawan menggunakan tongkat yang diperbuat daripada kayu. Permainan ini dicipta bagi melatih tentera Utsmania untuk menjadi lebih cekap dan bijak menyesuaikan diri dalam situasi perang. Sumbangan besar Nasuh al-Silahi al-Matraki ini telah memajukan dan menguatkan lagi ketenteraan Turki Utsmania. Selain itu, beliau juga menyumbang dalam pembangunan senjata dan taktik peperangan. Beliau telah membina 2 kubu bergerak yang diperbuat daripada kertas sempena majlis bersunat bagi putra-putra Sultan Sulaiman al-Qanuni iaitu Mustafa, Mehmed dan Selim. Rekaan kubu ini terdapat dalam kitab Tuhfat al-Ghuzat. Tuhfat al-Ghuzat pada dasarnya merupakan ensiklopedia pertahanan dan persenjataan yang merangkumi 5 bab. Kitab ini juga mengandungi pelbagai bentuk ilustrasi dan penerangan tentang senjata seperti anak panah, busur, pedang dan juga taktik ketenteraan. Di samping itu, Nasuh turut menyentuh isu simulasi peperangan, pendidikan ketenteraan, latihan dan kemahiran berkuda dengan memberi rujukan khusus kepada pasukan berkuda. Kesimpulan, maka jelas bahawa Nasuh al-Silahi al-Matraki telah memainkan peranan yang cukup penting dan seterusnya memberi sumbangan yang besar dalam perkembangan kemajuan dan kegemilangan dalam tamadun Islam, khususnya bagi kerajaan Turki Utsmania pada abad ke-16. Nasuh al-Silahi al-Matraki merupakan tokoh penting dan berpengaruh di mana sumbangan beliau bukan sahaja menjadi sumber rujukan khas oleh masyarakat Islam, tetapi bahkan dijadikan rujukan secara meluas oleh masyarakat dari seluruh dunia. Justru, pentingnya kajian lanjut berkenaan tokoh-tokoh yang masih tersembunyi dalam sejarah perkembangan peradaban Islam.